Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Jadi hari ini kita akan sambung mempelajari bab 8. Jadi ini lebih kepada ulang kaji kerana sebelum ini kita telah sempat mempelajari bab ini di sekolah. Jadi ini lebih kepada ulang kaji, iaitu kita akan sambung subtopik 8.2, tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran Barat. Jadi untuk bab ini, dalam subtopik ini, kita akan fokus kepada beberapa perkara, iaitu yang pertama, iaitu tuntutan Raja Melayu melalui Durbar. Apa itu Durbar, siapa dan apa yang mereka perjuangkan. Yang kedua, ialah keengganan pemerintah negeri-negeri Melayu Utara menerima penasihat British. Jadi, disebabkan keengganan ini, pemerintah negeri Melayu cuba menggubal undang-undang dan juga raja cuba menerajui pemodenan negeri. Jadi seterusnya. Yang pertama kita akan lihat dari sudut tuntutan Raja Melayu melalui Durbar. Apa itu Durbar? Durbar ialah merupakan wadah pertemuan antara Raja-Raja Melayu dengan British. Jadi ingat, Durbar ini adalah pertemuan antara Raja-Raja Melayu dan British. Jadi apa peranan Raja-Raja Melayu? Raja Melayu merupakan jurubicara dan juga suara pembela nasib dan melindungi kepentingan bangsa Melayu. Jadi menyuarakan wakil kepada bangsa Melayu. Kenapa bangsa Melayu? Kerana waktu ini kebanyakan rakyat di tanah Melayu, asal tanah Melayu adalah orang Melayu. Jadi peranan raja melalui Durbar ini melambangkan kepekaan dan tanggungjawab raja sebagai pelindung rakyat. Jadi pada waktu ini, raja merupakan harapan rakyat. Jadi bila Durbar dibuat, yang pertama di Kuala Lumpur pada tahun 1903, di Pekan Pahang 1932, di Kelang, Selangor 1937 dan di Seri Menanti pada 1939. Jadi anda lihat semua Durbar ini berlaku sebelum tanah Melayu merdeka. Jadi disebabkan itu ia lebih kepada bagaimana Sultan dan Raja ini melindungi rakyat bangsa Melayu. Kerana waktu itu tanah Melayu hanya kebanyakannya adalah berbangsa Melayu. Jadi seterusnya, apa yang perlu kita lihat dalam Durbar ni? Di dalam Durbar ni, yang pertama kita perlu lihat ialah siapa raja atau sultan dan apa yang mereka suarakan, apa yang mereka cadangkan. Jadi di Durbar Kuala Lumpur 1903, Sultan Idris iaitu Sultan Perak telah mengkritik pemusatan kuasa Residen Jeneral. Jadi Sultan mendesak juga kembalikan kuasa Raja Melayu, kembalikan kuasa Raja Melayu dan juga pegawai Melayu dalam perkhidmatan kerajaan persekutuan, supaya ramai pegawai Melayu dilantik kepada jawatan yang lebih tinggi. Selain daripada itu, Yang Tuan Antah, iaitu Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan juga menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi persekutuan. Jadi bahasa rasmi persekutuan. Ini dua yang didesak pada Durbar Kuala Lumpur 1903. Selain daripada itu, Durbar di Pekan Pahang, Sultan Iskandar Shah, Sultan Perak juga mendesak kuasa raja-raja negeri dan majlis negeri dikembalikan. Selain daripada itu, di Durbar Kelang, Selangor, Tunku Abdul Rahman yang di-Pertua Negeri Sembilan gesa British untuk beri peluang kepada buruh dari alam Melayu untuk menggantikan buruh Cina dan India. Jadi maksudnya Indonesia, mungkin Thai, Vietnam untuk menggantikan buruh dari Cina dan India. Selain daripada itu, Sultan Pahang, Sultan Abu Bakar Riyatuddin Al-Muazzam Shah juga desak British untuk beri perhatian kepada masalah orang Melayu yang tiada pekerjaan dan tanah. Jadi waktu itu orang Melayu tak ada pekerjaan, tak ada tanah, tapi British hanya mementingkan ekonomi mereka sahaja. Jadi dan terakhir, Durbar di Seri Menanti di Negeri Sembilan pada tahun 1939, Sultan Hishamuddin Alam Shah iaitu Sultan Selangor mencadangkan penubuhan Girl College untuk meningkatkan pendidikan kaum wanita. Jadi pendidikan termasuk kaum wanita. Jadi selain daripada pelbagai cara untuk menangani British, salah satunya adalah menggunakan diplomasi. Okey, siapa yang menunjukkan contohnya dalam menggunakan diplomasi? Ada dua negeri, iaitu Johor dan juga Terengganu. Jadi yang pertama ialah diplomasi Sultan Abu Bakar dan diplomasi Sultan Zainal Abidin III di Terengganu. Jadi Sultan Abu Bakar, apa yang kita boleh lihat?
Yang pertama, ada hubungan baik dengan negeri-negeri Selat. Jadi Teluk Belanga dikekalkan sebagai milik Kesultanan Johor akibat hubungan baik ini. Baginda dan kerabat juga menetap di Singapura untuk membina hubungan baik sebelum berpindah ke Johor pada tahun 1989. Selain itu, baginda juga berkunjung ke England. Jadi beliau mengadakan hubungan secara terus di England dan beliau dikurniakan gelaran Maharaja Johor pada tahun 1558. Dan menyebabkan tekanan daripada gubernur negeri-negeri Selat ini berkurangan, dan beliau juga menyelesaikan pertikaian di negeri-negeri Melayu. Dan yang ketiga, beliau juga menubuhkan lembaga penasihat Johor di England. Jadi lembaga penasihat beliau ni adalah dari England, secara terus dari England. Jadi beliau telah melantik kalangan pegawai British yang berpengaruh untuk menasihati dan baginda dalam hal pentadbiran. Jadi ada penasihat secara direct, tetapi beliau yang lantik, bukan British yang pilih. Jadi seterusnya, apa yang Sultan Zainal Abidin III yang buat di Terengganu, iaitu pertama, kebijaksanaan dalam merundingkan. Beliau berani mempertahankan kedaulatan negeri dengan apa? Selain itu, beliau berunding dengan gubernur negeri Selat selepas perjanjian Bangkok. Kita tahu selepas perjanjian Bangkok, banyak negeri-negeri Melayu Utara ini telah diberikan kepada British. Jadi ini rundingan yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin. Selain itu, perjanjian British Terengganu juga dilakukan pada tahun 1910. Jadi membina perjanjian Bangkok. Beliau juga mendesak British mengakui Terengganu negeri yang merdeka, tetapi Terengganu juga menerima wakil British, terpaksa menerima wakil British, tapi apa yang lebih baik, wakil British ini tiada kuasa dalam pentadbiran. Jadi wakil British ini tiada kuasa dalam pentadbiran. Jadi perjanjian ini menjahirkan sifat Arif Sultan mempertahankan kedaulatan negeri. Keengganan yang seterusnya, kita nak tengok keengganan pemerintah negeri Melayu menerima penasihat British. Jadi sebenarnya selain itu cabaran Sultan dan Raja ni, mereka terpaksa menerima penasihat British. Jadi saya ingin pelajar lihat setiap negeri ada penasihat masing-masing. Jadi cuba lihat dan buat latihan selepas ni. Saya takkan terangkan lebih lanjut sebab ini lebih kepada ulang kaji. Okey, yang pertama, kita nak tengok apa yang terjadi dengan penasihat British ni. Apa peristiwa? Ini yang lebih penting. Okey, di Kedah penasihat British pertama ialah W.G. Maxwell. Jadi kehadiran Maxwell ni telah menimbulkan pergeseran dengan Majlis Syuarat Negeri yang diterajui oleh Tengku Mahmud. Jadi apa konflik? Apa yang punca? Kerana Maxwell ni melampaui batas, iaitu mencampuri urusan tadbiran dengan berlebihan. Yang pertama, dia menggunakan bahasa Inggeris dalam surat rasmi, dan juga beliau mengibarkan bendera Union Jack, iaitu di negeri Kedah. Jadi bahasa Melayu adalah bahasa rasmi, tapi beliau menggunakan bahasa Inggeris dalam surat rasmi kerajaan. Jadi ini telah menimbulkan konflik. Jadi ini telah membawa kepada perjanjian Kedah British. Akhirnya Kedah berjaya mengekalkan identiti sebagai negeri Melayu, iaitu apa? Yang pertama, penggunaan bahasa Melayu dan dalam pentadbiran dan perundangan, penggunaan kalender hijrah iaitu kalender Islam, cuti umum hari Jumaat, dan keutamaan melantik pegawai Melayu dalam pentadbiran. Jadi usaha ini melambangkan identiti negeri Melayu. Jadi perkara-perkara inilah yang perlu kita hari ini rakyat sekarang, kita sebagai rakyat perlu lihat, adakah kita mengutamakan apa yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh sebelum ini dalam menjaga identiti bangsa dan negara. Jadi seterusnya, penasihat British di Perlis. Yang pertama ialah Meadow Frost. Naungan Siam telah dipindahkan kepada British, namun British dan Perlis tidak terikat dengan sebarang perjanjian rasmi. Jadi telah dilakukan perjanjian Perlis British menjadikan Perlis negeri terakhir menerima naungan British. Kesannya, penasihat British dapat meningkatkan pentadbiran melalui Majlis Mesyuarat Negeri. Itu lebih kepada perjanjian. Seterusnya, di Terengganu, Sultan Zainal Abidin III enggan menerima penasihat British dan hanya menerima wakil British. Ingat, hanya wakil British di Terengganu. Jadi penguasaan British dalam pentadbiran baru berlaku selepas
kemangkatan ataupun meninggal dunia baginda Sultan Zainal Abidin III. Jadi Sultan Muhammad II telah mendesak British untuk menandatangani perjanjian Terengganu British pada 24 Mei 1919. Wakil British telah ditukar menjadi penasihat British. Akhirnya telah ditukar menjadi penasihat British. Jadi British telah campur tangan dalam hal pentadbiran negeri kecuali agama dan Islam dan adat. Macam biasa, kecuali agama Islam dan adat. Tapi pentadbiran British telah campur tangan. Namun Sultan Muhammad II lebih banyak berunding dengan pembesar dan tak menerima nasihat British. Jadi British telah rasa marah. Jadi apa yang buat? Baginda telah turun tahta dan akhirnya diganti dengan Sultan Sulaiman Bahadur Alam Shah disebabkan penentangan Sultan secara diplomasi. Jadi akhirnya baginda terpaksa turun tahta. Manakala di Kelantan pula tidak menerima Sultan Muhammad IV tidak menerima perjanjian Bangkok. Namun British berunding dengan baginda dan mewujudkan perjanjian pada tahun 1910. Jadi apa kandungan perjanjian tersebut? Ya, Jason Majen terpaksa menerima penasihat British. Nasihat beliau perlu diikuti kecuali berkaitan dengan agama Islam dan adat Melayu. Dan yang terakhir, tidak dibenarkan membuat hubungan luar tanpa penasihat British. Jadi ini secara tidak langsung pun Kelantan terpaksa menerima pengaruh British. Jadi apa yang dilakukan untuk menghadapi cabaran-cabaran tersebut yang dilakukan British? Jadi antara usulanya ialah menggubal undang-undang tubuh kerajaan negeri. Ada dua undang-undang yang kita boleh lihat, iaitu undang-undang tubuh kerajaan Johor dan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Yang pertama, undang-undang tubuh kerajaan Johor. Apa yang dilakukan, apa tujuannya, iaitu mengimbangi kuasa British dan mempertahankan identiti negeri. Jadi ini awak boleh tengok lebih lanjut apa kandungannya, lebih kepada rakyat, hanya ahli rakyat mesyuarat kerajaan negeri daripada rakyat Johor, Islam sebagai agama negeri, raja dengan kerajaan mengekalkan hubungan baik dengan British, lebih kepada mengekalkan identiti negeri Johor. Apa kepentingan dia? Ini lebih penting, iaitu ingin membentuk kerajaan yang menteraskan demokrasi bagi menggantikan corak pemerintahan bercorak mutlak dan juga memberi kesan kepada rancangan British untuk menguasai Johor. Kerana Johor telah memodernkan pentadbiran, jadi British tak ada alasan untuk masuk campur tangan. Seterusnya, undang-undang kerajaan negeri Terengganu untuk memantapkan pentadbiran dan memelihara kedaulatan negeri. Sama, isi kandungannya lebih kurang sama dengan isi kandungan undang-undang bagi tubuh kerajaan negeri Johor. Namun kepentingannya pun lebih sama, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan raja, pembesar, rakyat jelata. Yang paling penting, menjadi benteng penghalang campur tangan British. Okey, ini yang paling penting. Selain pada itu, raja juga menerajui pemodenan negeri dari sudut pelbagai cara seperti pentadbiran, ekonomi dan pewujudan beberapa jabatan yang baru. Jadi kita boleh lihat dari sudut tiga negeri, kita akan tengok bersama-sama. Okey, apa yang tiga-tiga negeri buat? Yang pertama, Johor. Sultan Abu Bakar digelar apa pemodenan Johor. Kenapa? Beliau dibantu oleh beberapa pembesar berwibawa, Datuk Jaafar Muhammad, Datuk Abdul Rahman bin Andar, Datuk Muhammad Salim bin Peran, Datuk Muhammad Ibrahim bin Munshi Abdullah. Ini yang kawan-kawan awak present sebelum ni dalam kelas tokoh-tokoh pemodenan negeri. Jadi awak boleh ingat kembali. Jadi apa yang dilakukan? Menubuhkan pelbagai jabatan yang beroperasi dan cekap terusan sampai British tak berada peluang untuk campur tangan kerana kerajaan negeri telah berjalan dengan baik dan lebih efisien. Yang kedua, Sultan Abdul Halim Hamid Shah. Sultan Abdul Halim Hamid Shah pula digelar bapa kedah moden. Jadi seperti Sultan Abu Bakar, beliau juga dibantu oleh tokoh-tokoh yang hebat, iaitu Tunku Abdul Aziz, Tunku Mahmud, Tunku Ibrahim dan Wan Muhammad Saman. Ingat terusan Wan Muhammad Saman? Jadi ini lakukan kedah untuk penanaman padi. Jadi sama, Sultan juga mewujudkan jabatan beberapa jabatan baru, pemandaraan, tanah ukur, jabatan audit, pejabat besar dan telekom, mahkamah keadilan dan pasukan polisi. Sama juga di Terengganu, telah dimajukan oleh Sultan Zainal Abidin III, menubuhkan jemaah mesyuarat kerajaan Jabatan Menteri dan sama-sama dengan yang di-Pertuan Muda Tengku Muhammad. Selain itu, beliau menubuhkan pelbagai jabatan baru. Yang ni awak boleh lihat dan rujuk. Jadi ini juga bertujuan yang utama, iaitu menghalang campur tangan British. Jadi kesimpulannya bab ini, semua pelajar kena ingat, usaha-usaha yang dilakukan oleh raja-raja ini di sebalik campur tangan dan cabaran yang mereka terima adalah hanya untuk mempertahankan diri. Mereka cuba untuk modernkan pentadbiran, ekonomi dan juga menubuhkan pelbagai jabatan
untuk kembali mengimbangi kuasa British melalui wakil dan atau residen British yang dihantar. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sekarang perlulah menghargai. Kita perlu menghargai segala usaha yang dilakukan oleh mereka. Bagaimana mereka cuba untuk menjaga rakyat kita, menjaga negara kita bersama-sama. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Teruskan membuat latihan dalam Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.